الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmatnya kita baru sahaja selesai daripada mendirikan salat fardu Jumaat. Tidak ada lain yang kita minta melainkan qabul, iaitu penerimaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyambung perbicaraan kita pada subuh tadi, yang mana kita sebut pada subuh tadi berkenaan dengan ujian-ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang mana setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti. Kerana itu kita membawakan satu surah pada subuh tadi, satu surah yang biasa kita baca, yang kita hafal, yang anak-anak kita pun tiap-tiap hari mungkin baca, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, alam nashrah laka sadrak. Hai Muhammad, tidakkah kami telah pun memberikan kelapangan pada dada kamu, kata Allah taala. Tuan-tuan, surah ni dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerana memujuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan urusan dakwah dan keadaannya yang begitu berat. Dakwah Nabi dia bukannya dakwah yang bersukaria. Dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya dakwah yang dibentang dengan kapet merah. Tetapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesakitan. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesusahan. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah dihalau keluar daripada tanah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala menurunkan surah ni, alam nashrah laka sadrak. Hai Muhammad, tidakkah kami telah pun melapangkan dada kamu? Lalu Allah Taala dia beritahu, wa wada'na anka wizrak. Kesusahan yang kamu lalui ini kami tahu, kata Allah Ta'ala. Dan tahu pasal apa Allah Ta'ala tahu kesusahan Nabi Muhammad? Kerana dua perkara. Yang pertama, ujian itu datang daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ujian dia takkan mai daripada siapa pun juga, melainkan ianya akan datang daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawa setiap insan yang bila mana namanya adalah manusia,
maka mereka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ni satu kenyataan yang perlu kita akui. Bila mana kita hidup atas muka bumi, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu pula pelbagai bentuk. Tadi kita sebut dalam khutbah tadi, ada orang yang sakit, ada orang yang kehilangan kerja, ada orang yang hilang pendapatan. Dan tuan, bahkan bukan setakat kesusahan, kesenangan yang diberikan juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, lalu Allah Subhanahu wa taala kata, wa wada'na anka wizra. Kami tahu yang kamu susah wahai Muhammad. Dan kalaulah kesusahan ini, kata Allah taala, alladhi anqadha dhahrak, kalaulah diletakkan di belakang kamu, maka nescaya akan patahlah tulang belakang kamu wahai Muhammad. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada manusia. Allah Ta'ala tahu qadarnya berapa. Kemudian Allah Ta'ala tahu yang kita ni mampu ataupun tidak. Tetapi yang nak disampaikan di sini, bila mana kata manusia dan masih lagi hidup atas dunia, dan tuan, selama itulah manusia ni akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ujian ni dia mai adalah kerana untuk menilai siapakah dia di antara kita ini yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang dikehendaki daripada hamba ini adalah kejujuran dia, adalah benarnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu bila kata mukmin, dia bukan hanya sekadar nama. Mukmin adalah pada amalannya. Dia mesti beramal sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka Allah akan tinggalkan dia hanya dalam keadaan dia berkata kami dah beriman kepada Allah Ta'ala, wa hum la yuftanun, sedangkan dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka orang yang dia declare, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kerana nak nilai, kerana nak tahu siapa di antara manusia ni yang benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, manusia ni bila mana dia tak diuji, maka tidak teruji keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu disebutkan oleh ulama, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, bila mana seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu barulah diketahui bagaimana kedudukan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, syahadah kita bukan main-main, ya? Syahadah kita ni kita kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Dan bila kata saksi ni, seolah-olah macam kita nampak sungguh benda yang kita saksikan itu. Kerana tu kata ulama, ibarat ini, ayat ini, ianya bukannya ayat biasa, tetapi ini merupakan pengakuan seorang hamba bahawa dia menyaksikan dan juga dia mengakui bahawa tidak ada ilah. Dan tuan, ilah ni apa dia? Dia tak bergantung dengan benda lain. Dia tak percaya dengan benda lain. Dan tuan, dia tak sembah kepada benda lain, menyelainkan yang dia sembah, yang dia bergantung, yang dia harap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka diuji manusia ini kerana nak menilai siapakah dia orang-orang yang benar keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah ni, kami tahu wahai Muhammad kamu susah,
Kami tahu kalau kesusahan ni diletakkan atas belakang kamu, nescaya akan rosak, akan patahlah tulang belakang kamu, kata Allah Ta'ala. Dan tapi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia berikan jaminan. Bila mana manusia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesusahan yang Allah Ta'ala datangkan, Allah sekalikan dengan kemudahan, kata Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ulang sekali lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya Allah Ta'ala datangkan kemudahan bila mana dia datangkan kesusahan kepada seseorang manusia, kata Allah Ta'ala. Dan ayat ni nak berikan pelajaran pada kita. Bila mana seseorang dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apatah lagi dengan ujian kesukaran, dengan ujian kepayahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala jamin kesusahan yang Allah Ta'ala datangkan itu dia berserta dengan kemudahan dan juga hikmah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini satu keyakinan yang perlu kita letakkan. Kalau tak, tuan-tuan, ujian yang datang pada kita ni dia akan menyebabkan kita kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia akan kufur bila mana dia kata, kenapa Allah Ta'ala uji aku macam ni? Kenapa Allah Ta'ala bagi aku macam ni? Pasal apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat aku lagu ni? Tuan-tuan, ini semua ni kenapa, bagaimana, lagu mana? Tuan-tuan, ni semuanya perkataan-perkataan kufur yang kita lontarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkataannya, tuan-tuan, ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza tusibaka musibatun, kata Nabi, apabila kamu dikenakan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qul ma amarahu Allah, katakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan apa dia perkataan tu? Ni kita share sekali lagi. Tiga perkataan yang perlu kita sebut bila mana kita diuji oleh Allah Ta'ala. Dan bukannya kita mengeluh, bukannya kita merungut. Pasal apa? Kerana kenyataan tadi kita dah akui dah. Sebagai manusia kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala ajak, Nabi ajak, bila diuji oleh Allah Ta'ala sebut tiga benda ni. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dan apa dia maksud daripada perkataan, daripada doa ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang, kepada Allah jualah kami akan kembali semula. Ya Allah, berikanlah kebaikan. Ya Allah, berikanlah ganjaran pada musibah yang engkau uji kepada kami, ya Allah. Dan kami minta, ya Allah, engkau gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Dan apa kata Nabi? Ni bagi orang yang redha dengan ujian. Dan ni orang yang kuat dengan ujian. Kata Nabi SAW, kalau dia redha macam ni, kalaulah musibah yang mai pada dia, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Nabi kata, fa akhlafallahu lahu, Allah Ta'ala akan gantikan baginya khairan minha, yang lebih baik daripada apa yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab itu kita kena sangka baik. Dan pagi tadi kita sebut, bila mana kita diuji oleh Allah Ta'ala, bersyukur dengan ujian ni. Kerana ujian yang main adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia tak macam Dajjal. Dajjal satu hari esok kalau dia mai kat kita ni,
nikmat yang dia bawa adalah neraka Allah. Nikmat yang dia bawa adalah kemalangan, ianya adalah musibah. Manakala neraka yang dia bawa, maka itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau dengan Dajjal. Dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia beri kepada kita tuah. Apa yang dia beri kepada kita keberuntungan daripada sisi dia. Cuma kita kena memperbetulkan tanggapan kita pada musibah dan juga ujian yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Dan untuk akhirnya, ada satu kisah. Kisah ni daripada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abid Dunya rahimahullahu ta'ala. Nama kitab ni Ridha Anillah. Dan tuan, cerita ni diceritakan oleh Masruq bin Ajda rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, ada satu keluarga yang mana keluarga ni dia pelihara ayam. Dan tuan, cerita ni bukannya cerita apa ni mat jenin. Dan tuan, ni bukannya cerita karut marut ni. Yang ni diceritakan oleh ulama. Tadi kita sebut dah rujukannya di mana. Dan tuan, tajuk kitab ni Ridha Anillah. Ridha dengan Allah Ta'ala. Karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abid Dunya rahimahullahu ta'ala. Dan diceritakan pula oleh Masruq bin Ajda rahimahullahu ta'ala, salah seorang daripada ulama tabi'in. Dan ada satu keluarga, dia pelihara apa? Dia pelihara ayam. Kemudian dia ada pelihara kambing. Kemudian ada juga dia pelihara sekok apa ni anjing. Dan tu anjing ni bukannya dia buat makan tau. Anjing ni bukannya dia pergi buat tidur sekali dengan dia, bukan. Tetapi ada keperluan dia. Tuan-tuan, yang ni perbahasan panjang lah. Kalau kita buka dalam fiqh, ada menceritakan berkenaan dengan hukum kita menggunakan khidmat anjing untuk menjaga kebun, untuk menjaga rumah dan sebagainya. Dan tuan, tetapi pada asasnya anjing dan juga babi ni haram pada sisi kita. Tuan, baik. Jadi dia bela apa ni haiwan-haiwan ni. Dan tuan, pada satu hari dengan tak semena-mena ada musang mai. Musang ni dia pergi makan habis ayam-ayam kawan ni. Dan tuan, ni lah dia punya hasil sara hidup dia. Tapi habis semua kena makan apa ni dengan binatang. Dan tuan, sehingga kan tak baki pun, sekok pun tak ada. Dan tuan, si anak ni pun jumpa dengan ayah dia. Ayah, nak buat macam mana ni? Ayam kita semua habis. Ayah ni tuan-tuan, dia kata apa? Tak apa. Ini adalah kebaikan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni orang beriman kepada Allah Ta'ala. Senantiasa percaya dan sangka baik dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak akan zalim kepada hamba dia. Kerana tu disebut dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala declare, Allah Ta'ala dah putuskan dah. Inni haramtu zulma ala abdi, kata Allah Ta'ala. Aku mengharamkan zalim ke atas hamba-hamba aku, kata Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala haramkan dia ni berlaku zalim kepada hamba-hamba dia. Dan jadi si ayah ni tadi, bila mana dia yakin macam tu, dia kata tak apa. Ayam dah habis, kita ada lagi kambing, alhamdulillah. Dan tuan, tak lama selepas daripada tu kambing pula mati. Dan tuan, habis semua sekali. Agak-agak kita go mana? Dan agak-agak kita lagu mana? Dan tuan, kita takut esok ni tasbih yang kita pegang tu berterapuk habis kat atas lantai. Takut jadi macam tu. Law ni tak apa. Law ni dalam kipas angin. Law ni dalam aircon. Kapet ni harga 4 juta, tuan-tuan. Ni kapet ni, harga ni 4 juta ni. Ni mimbar apa semua. Kita duduk di dalam zon selesa. Tuan-tuan, kita kena buat persediaan. Bila diuji oleh Allah Ta'ala, adakah kita kekal sebagai seorang mukmin, sebagai orang beriman kepada Allah,
wal'iyazubillah, ataupun sebaliknya. Tuan-tuan, jadi keluarga ni diuji, kambing dia pun habis. Tuan-tuan, selang beberapa lama pula anjing pun habis juga. Tuan-tuan, habis semua sekali. Maka si anak ni pun mengadu, wahai ayah, apa yang kita nak buat ni? Tuan-tuan, ayah ni orang yang beriman, orang saleh. Dia kata apa, tak apa, yang ni adalah baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, selang beberapa lama kampung dia diserang oleh penyamun. Tuan-tuan, penyamun mai serang. Penyamun ni bukan penyamun biasa. Ini penyamun yang mafia. Bila dia masuk rumah orang, dia akan bunuh orang. Masuk bunuh, masuk bunuh. Dan tuan, maka semua orang dalam kampung ni ketakutan semua sekali. Maka pada keesokan harinya, dan tuan, si ayah ni pun keluar daripada rumah dia. Dia tengok jiran dia mati. Dia tengok jiran yang belah sana mati. Dia tengok jiran yang belah ni mati. Dan tuan, dia pun duk berasa pelik. Macam mana dia tak kena bunuh malam tadi ni? Tak kena bunuh. Dan tuan, dia anak beranak dia semua selamat semua sekali. Dan tuan, dia tak kena bunuh. Dan tuan, bila dikaji, rupa-rupanya penyamun ni dia nak pergi ambil harta benda orang, nak ambil haiwan orang. Jadi mana-mana rumah yang ada bunyi haiwan, mana-mana rumah yang ada belah haiwan, maka gangster ni, penyamun ni akan pergi dan akan bunuh keluarga tu, dan dia akan ambil semua sekali. Dan tuan, tadi keluarga ni telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, memang daripada penelitian yang daripada kita, penelitian kita, dan tuan, yang tak ada ilmu ni, dan tuan, kita tengok apa ni satu kerugian. Bila mana ayam habis, kambing habis, semua yang dibelah ni semua habis. Dan tuan, rupa-rupanya di sebalik daripada peristiwa itu ni, kita kata ada keberuntungan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Allah Taala sebut dalam surah ni, fa inna ma'al usri yusra. Bila mana kamu diberikan kesusahan oleh Allah Taala, yakin dekat sana ada jalan keluar, dekat sana ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan, ulama dia ajak pada kita macam mana kita menghadapi ujian, bagaimana kita menghadapi musibah, adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, benda ni semua kalau dia tak balik pada Allah Taala, dia tak akan jadi. Tuan-tuan, dia tak akan jadi kalau tak balik pada Allah Taala. Dan tuan, manusia ni kalaulah dia berpegang pada kepandaian dia, tuan-tuan, ni bukan makna kepandaian ni tak penting. Bukan macam tu. Dan tuan, kalau dia berpegang kepada kekayaan dia, bukan makna kata kekayaan tidak penting. Penting semua ni. Tuan-tuan, tapi benda-benda ni perlu diikat dengan apa? Dia perlu diikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Allah Taala sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, aku beri pada dia jalan keluar. Bukan setakat tu, kalau kamu bertakwa kepada Allah Taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberikan rezeki daripada sumber-sumber yang dia sendiri pun tak sangka, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang senantiasa bersyukur, ulama sebut, ni yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, orang yang bersyukur kepada Allah, dia dapat dua kelebihan. Tuan-tuan, apa dia dua kelebihan ni? Tuan-tuan, sebab itu bersyukur dengan Allah Ta'ala, dia akan dapat dua kelebihan ni. Pertama, dia telah mengikat nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia dapat nikmat, kemudian dia bersyukur. Imam Tabari kata, dia telah pun mengikat nikmat tersebut. Maknanya nikmat ni takkan liar. Nikmat ni dia tak akan tercabut. Dia dah ikat dah. Dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, ulama bagi tahu, orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, dia menambahkan lagi apa yang dia dapat daripada Allah Ta'ala.
Tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan pemberian aku, kata Allah, pasti aku akan tambah nikmat yang aku berikan kepada kamu, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni dua kelebihan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah, bila ditanya kepada dia, wahai Uthman, bagaimana kamu boleh melebar sayapkan perniagaan? Macam mana kamu boleh meluahkan perniagaan kamu sehingga kamu direzekikan dengan rezeki yang begitu banyak? Dan apa jawab Sayyidina Uthman bin Affan? Sayyidina Uthman dia bagi petua. Dan apa petua dia? Petua dia, kata Sayyidina Uthman, aku akan mengambil apa juga jenis keuntungan, sama ada sikit atau banyak, aku akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya Sayyidina Uthman ni dia tak mengeluh, Allah, hari ni banyak ni ya dapat. Contoh, Allah, hari ni banyak ni je kan? Tak, tuan-tuan. Orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, sikit alhamdulillah, banyak pun alhamdulillah. Ni rahsia Sayyidina Uthman bin Affan, dia diberikan dengan rezeki yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehinggalah tuan-tuan, ulama menyebut, siapa-siapa yang bersyukur dengan yang sedikit, maka dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala dengan yang banyak, kata ulama. Tuan-tuan, mudah-mudahan musibah yang mai kepada kita ni, ianya adalah sebagai meninggikan lagi darjat kita pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita bermesra dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana tidak ada yang lebih baik melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.